Okay, so kita tengok ni bahagian B. Berdasarkan persamaan dan graf yang diberi, cari nilai H dan nilai K. Okay, so inilah persamaan yang dia beri. H bagi Y tolak 1 bagi X sama dengan K. Dan dia bagi satu graf macam ni. So, kita perlu susun semula persamaan ini ke dalam bentuk linear dulu. Tengok contoh dia. Ini 1 per X ni kena pindah ke kanan. Lepas tu H ni pun kena pindah juga. So, bila kita pindah H ni, kita bahagi dengan H. Sini ke sini, kita bahagi dengan H. So, bila kita bagi H, apa yang berlaku ialah, ini H sudah hilang, jadi 1 per Y. Ini bagi H di bawah. Ini pun bagi H di bawah. Okay. Sebab kita nak buat ini ialah, kita nak dapatkan bentuk linear dia. Bentuk linear dia macam ni. Saya tuliskan dulu. 1 per Y, di mana 1 per Y ni perlu sama dengan paksi yang menegak ni. Paksi menegak ni 1 per Y yang dia tunjukkan. So, ini perlu sama dengan dia. Lepas tu, sama dengan, okay, kita ada H dan X di bawah. Kita buat macam ni. 1 per H darab dengan 1 per X tambah dengan K per H. So, ini kita panggil Y. Ini kita panggil M. Ini kita panggil X. Ini kita panggil C. So, Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, itulah persamaan linear yang saya maksudkan. So, kamu perlu pastikan juga 1 per X ni sama dengan ni. Sama dengan paksi melintang ni. Okay. So, kalau dia sama, so betul lah persamaan kita. Ini kecerunan dia. 1 per H. So, dia panggil dia M. Ini C ni, K per H. Pintasan Y ni. Okay. Lepas tu, pintasan Y dia beri 5. Pintasan Y dia bagi 5. So, kita dapat samakan ini dengan 5. Sini pula, 1 per H ni kecerunan. Kecerunan kita guna 2 titik pada graf. Titik pertama ni, kita panggil dia 0, 5. Titik kedua ni 6, 8. So, kita boleh guna formula kecerunan. So, X1, Y1, X2, Y2. Okay, itu formula kita. Y2 tolak Y1. Kamu tengok. 8 tolak 5. Bahagian atas ni. Bahagian bawah, formula kita X2 tolak X1. So, X2, 6. Tolak X1, 0. So, dapatlah kecerunan ni. So, kita kirakan ni. Ini dapat 3 per 6. 3 per 6 dapat 1 per 2. Lepas tu, H sama dengan 2. Bila dapat H sama dengan 2, kita masukkan 2 ke sini. Ke bawah. 2 ke bawah. Lepas tu 2 darab 5 dapatlah 10, dapatlah K. Itulah dia. Okay. So, langkah dia, kamu perlu jelaskan dulu. Mula-mula, ini step 1 lah. Okay. Step 1. Atau bahasa langkah 1. Langkah 1, bentuk linear. Dapatkan bentuk linear. Langkah 2, buat kecerunan. Langkah 3, buat pintasan Y. Biasanya macam tu. Okey, kita tengok satu contoh lagi. Biasanya kita ikut langkah macam ni untuk selesaikan masalah dia. Okey, so ini contoh kedua. Sama masalah dia. Dia beri kita satu persamaan. Persamaan ini bukan bentuk linear. Kita perlu susun. Macam mana kita nak susun? Tengoklah paksi Y dia. Paksi tegak ni.
kita nak Y per X kuasa 2 di sebelah kiri, tapi ini belum lagi. So, apa yang dia buat? Dia darabkan 3X kuasa 2 ke dalam dulu. Okay. So, bayangkan 3X kuasa 2 darab ini, 3X kuasa 2 darab itu. Okay. So, kita dapatlah 3 darab 4, 12. X kuasa 2. 3 darab ini, 3X kuasa 3. Lepas tu, seperti apa yang saya cakap, kita nak Y per X kuasa 2 di sebelah kiri. Itulah sebab dia bahagi dengan X kuasa 2. So, maksudnya, apa yang dia buat dari sini ke sini ya, dia bahagi dengan X kuasa 2 supaya sebelah kiri kita dapat Y per X kuasa 2. Ini bahagi X kuasa 2 dapat 12. Ini bahagi X kuasa 2 dapat 3X. Dan satu lagi masalah, kita tak nak 2 ni. Sebab kita nak Y per X kuasa 2 kan, tak mau Y, tak mau 2. Kalau tak mau 2 ni, kita bahagi 2 pula. So, maksudnya, sini ke sini, kita bahagi 2. Bagi 2. So, ini bahagi 2, 2 sudah hilang. Dia susun semula pada masa yang sama. Ini bahagi 2, dapat negatif 3 per 2. Ini bahagi 2, dapat 6. Dia susun macam ni sebab ini nak jadi MX tambah C kan. So, kita dapat bentuk linear. So, sini sampai sini bentuk linear. Langkah pertama ni, bentuk linear. Okay, so inilah Y, inilah M, inilah X, inilah C. Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu, nak cari H, kita tengok graf. H ialah pintasan paksi menegak ni. Pintasan dia 6. 6 lah. So, H sama dengan 6. Okay. Tengok pintasan paksi menegak. Okay. Kita buat C dulu. Dia buat C dulu lah. Lepas tu baru buat M. Okay. Sekarang, apa yang dia buat? Dia pun tak cari M. Sebab dia guna cara ganti. Nak cari M pun boleh sebenarnya. Kalau nak cari M, saya tunjukkan dulu. Kalau kamu nak cari M, H kamu sudah tahu. Ini 06. Sebab H sudah ada 6. Ini K1 kan. So, nak guna kecerunan, kita guna formula macam ni. X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu, kita guna formula kecerunan. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Ini formula kecerunan. Kecerunan kita sudah ada di sini. Negatif 3 per 2. Y2 ialah 1. Y1 ialah 6. X2 ialah K. X1 ialah 0. Selepas tu, kita pindah K ni ke sebelah kiri. Negatif 3 per 2 K. Sama dengan negatif 5. K sama dengan negatif 5 darab negatif 2 per 3. Dapatlah 10 per 3. Sama juga. Okay. Kalau nak guna cara kecerunan, inilah cara dia. Kalau tak nak guna cara kecerunan, boleh guna cara ganti. Cara ganti tu kena ingat lah. Kita pilih salah satu titik, K1, katakan. Pilih K1 dan masuk ke persamaan. Bila masukkan, ini koordinat Y dia kan. Kamu kena tengok paksi Y ya. Ini 1 ni mewakili Y per X kuasa 2. Maksudnya, saya tuliskan dulu. Ini ya, ialah Y per X kuasa 2. Kita tengok paksi punya.
ini pula K ni, tengok paksi sini, dia X. So maksudnya ini X. Dia ikut paksi ya. Okay. So bila kita ganti, satu ni perlu ganti untuk semua ni. Y per X kuasa 2 ni menjadi 1. Menjadi 1 ah. X ni ialah K. Sini jadi K. So kita dapat persamaan ni dan kita selesaikan, kita susun, kira, dapatlah ni. Dia tak tunjuklah dalam kerja tu, dia terus tulis jawapan. Okay. So ini cara ganti. Cara ganti ya. So dari sini kita akan faham keadaan macam ni ya. Kita perlu dapat bentuk linear. Lepas tu cari M, cari C. Kalau tak nak guna cara cari M, cari C ni, kita boleh ganti koordinat ke dalam bentuk linear. Boleh guna cara ganti juga. Okay, so maksudnya bentuk linear memang tetaplah. Lepas tu kalau tak nak guna MC ni, boleh guna cara ganti. Langkah 2, ganti. Ganti koordinat. Ganti koordinat lah. Saya tunjuk satu lagi. Ganti koordinat mungkin perlu tengok lebih ya. Okay, so contohnya bila kita boleh guna cara ganti koordinat, sebenarnya kita boleh tentukan macam ni. Kalau titik yang dia beri ni kan semua nombor saja, cadangan saya guna ini, guna M dan C. Macam soalan ni lah. Tengok soalan ni lah. Maklumat yang dia beri ni sudah tahu semua diberi dalam bentuk nombor. Guna cara ni, cari keturunan, cari C. Kalau maklumat yang dia beri di dalam graf ni ada anu atau ada huruf yang kita tak tahu nilai dia, biasanya kita guna cara ganti koordinat. Ganti koordinat lah. So saya tunjuk satu lagi. Saya guna ini sebagai contoh. Okay. So kita ada Y sama dengan 5 per X tambah 10. Bila kita tengok soalan ni, kita perlu tengok paksi tegak dulu. 1 per Y. 1 per Y. Ini Y, bukan 1 per Y. So 1 per Y maksudnya kita nak terbalik. Nak terbalik ya. Ini jadi terbalik. Dari atas turun ke bawah. Ini pun perlu terbalik. Sebelah kanan ni terbalik. Jadi ini pula. Dua-dua belah kita terbalikkan dia. Okay, lepas tu 1 per Y sama dengan X bahagi 5. 10 bahagi 5. 1 per Y sama dengan 1 per 5 X tambah 2. Inilah bentuk linear. Ini Y. Ini M. Ini X. Ini C. Kita dapat bentuk linear. Dan C ni kita selesaikan dulu sebab ada maklumat. C ialah H. Pintasan paksi menegak kan. So, kita dapat H secara terus. H sama dengan 2. Okay, sudah dapat H. Sekarang kita nak cari K. Katakan saya guna cara ganti koordinat. Ganti koordinat lah. Ganti K7. Bila ganti K7 ingatlah. Kamu perlu ikut koordinat dia. K ni, tengok paksi X dia. Dia guna X. So, K ini mewakili X. 7 ni, tengok paksi tegak tu. Paksi tegak tu dia guna 1 per Y. So, 7 tu mewakili 1 per Y. So, bila kita nak ganti ke sini sebenarnya. 1 per Y ni ialah 7. Itu 7.
1/5. Lepas tu X. X ni ialah K. K ya. Tambah 2. Dan kita cari K. Cari K tu cara biasa lah. 2 pindah ke sini. 7 tolak 2. 7 tolak 2 dapat 5. 5 darab 5, 25. Dapatlah K sama dengan 25. Okay, so kita teruskan. Okay, tengok sini pula. Lebih baik kita tengok soalan log juga. So biasanya log tu kebanyakan pelajar tak kuat sangat. Okay, tengok ini pula. Soalan 3. Soalan yang melibatkan log. Log asas 4 digunakan. Kalau kamu nampak, log asas 4. So, kalau kamu masih ingat, langkah pertama kita perlu tukar ke bentuk linear. Bentuk linear, tengoklah paksi tegak tu. Paksi tegak guna log 4y, kita perlu masukkan log 4 pada kedua-dua belah. So, macam ni lah. Okay. Y sama dengan K H kuasa X. Kita masukkan log kuasa 4 di sebelah kiri, log kuasa 4 di sebelah kanan. Macam tu. Selepas tu log 4. Okay. Saya anggap kamu masih ingat lah. Itu formula logaritma, di mana bila kita nampak pendarapan K darab dengan H, dia menjadi tambah. Menjadi log tambah log. Okay. Kalau tak ingat, tengok baliklah video minggu lepas. Selepas itu, kuasa X ni boleh pindah ke depan. Itu pun salah satu formula. So, log 4y sama dengan log 4k tambah x log 4h. Dan kita susun macam ni lah. Log 4y sama dengan, kita nak bentuk linear kan. So, bentuk linear kecerunan dulu. Ini jadi kecerunan. Ini kecerunan. Dan X jadi paksi dia. Tambah C. C ialah sebutan yang tak ada X tu. So, log 4K jadilah C. Ini jadi Y. Ini jadi M. X. Ini jadi C. Dapatlah bentuk linear. Itu langkah pertama. Langkah pertama. So, langkah kedua, tengok keadaan kita. Kita sudah tahu koordinat dia. 0, 3, 8, 7. Kita cari M, cari C. Okay. So, ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Okay. So, kita cari kecerunan. Kecerunan ialah log 4H. Itu kecerunan kita. Log 4H sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. So, kita dapat 1/2 sebenarnya. Selepas tu, ini kena guna konsep logaritma. Bila kita ada keadaan macam ni, dan kita nak cari nilai H, log 4 tu, kita perlu pindah ke sebelah kanan. So, apa yang berlaku ialah, saya tulis di atas ni, dia akan tukar size. Okay? Konsep dia tukar size. So, maksudnya 4 yang kecil ni. Ini 4 yang kecil ni. Ini asas.
asas logaritma. Bila dia pindah ke sini, yang kecil tu akan jadi besar. Jadi 4 yang bersaiz besar. Setengah ni saiz besar, dia akan jadi kecil. Jadi kecil. Dia akan tukar saiz. Itu cara tak formal lah untuk jelaskan tukar saiz. Yang kecil jadi besar, besar jadi kecil. Tapi cara yang lebih formal ialah bila log asas 4 pindah ke sini kan, so dia akan jadi bentuk indeks. So ini asas kan, asas akan jadi asas di sini. Ini pun asas juga, asas untuk indeks tu. Ini asas indeks. Ini indeks jadi kuasa, indeks ialah kuasa. So cara formal tu susah nak ingat. So nak senang, ingatlah. Kecil jadi besar, besar jadi kecil, jadilah macam tu. Lepas tu tekan calculator. Ini dapat. Tak tekan pun boleh. Sebab kuasa setengah tu sebenarnya punca. Punca 4 dapatlah 2. Okay. Sekarang nak cari K pula. Kita guna C dia. C ya, bahagian belakang ni. Log 4K. Ini C kan. Pintasan paksi tegak ialah 3. Log 4K. Log 4K sama dengan 3. Sama dengan 3. Itulah dia. Konsep sama. Tukar saiz. Log 4 pindah sini. 4 yang kecil tu jadi besar. 3 yang besar tu jadi kecil. Jadi 4 kuasa 3. So kita fikirlah 4 kali 4 kali 4 jadilah 64. Dapatlah tu. Okay. So inilah dia. Sudah tengok banyak contoh. Okay, kita tengok contoh lagi. Berdasarkan graf yang diberi, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, so tengok maklumat yang dia beri di sini ya. Dia bagi koordinat di sini dan sini. Koordinat kita sudah lengkap. Kita boleh cari kecerunan. So kecerunan Y2 tolak Y1. Dia buat terbalik ya sekarang ya. Dia anggap ini X1 Y1. Ini dia anggap X2 Y2. Okay, so terbalik pun tak apa. So buat kita masih betul punya sebenarnya. So kita buat Y2 tolak Y1 di sebelah atas ni. X2 tolak X1. Okay, dapatlah negatif 3. Cari C pula. C sama dengan ini. Pintasan paksi tegak ni. 14. So bila sudah dapat M dan C, kita guna bentuk linear. Y sama dengan MX tambah C. M negatif 3. Masuk ke sana. C ni 14 masuk sini. X ni tengok paksi X. X kuasa 2. Y ni tengok paksi Y. X tambah Y. Semua masuk ke dalam. Dapatlah ni. Lepas tu, apa yang dia nak? Y dalam sebutan X. Maksudnya Y ni perlu berada bersendirian di sebelah kiri. Okay? Dan semua Y, semua X di sebelah kanan. So, X ni perlu pindah ke kanan, jadi tolak X. Dapatlah ni. Okay? So, ini keadaan yang berlainan. Keadaan kita ni, dia beri semua maklumat yang ada. So, kita nak cari M. Langkah pertama, cari M. Cari C. Semua dia bagi ya. Kamu boleh cari M dan C dengan senang. Lepas tu, baru dapatkan bentuk linear. Lepas tu, tukar ke bentuk tak linear.
bentuk tak linear maksudnya Y dalam sebutan X. So, kita buat macam tu. Okay. So, soalan 1 ni saya tinggalkan sebab dia lebih kurang sama. Kalau belakang ada soalan log, saya akan buatkan. Okay. So, kita tengok dulu muka surat seterusnya. Ada soalan log, soalan 2 ni. Okay, kita tengok lebih soalan logaritma. Inilah dia. Okay, seperti apa yang saya cakap ni, kita diberi semua maklumat dalam graf. Kita boleh cari kecerunan dengan senang. Okay, so saya anggap ini X1, Y1, ini X2, Y2. Okay, cari kecerunan dulu. Formula dia, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, ganti nilai, Y2 kosong, Y1 4, X2 ialah 2, X1 ialah kosong. So, kecerunan kita dapat negatif 2. C, tengok sini pula. Tengok paksi tegak tu dia potong pada nilai 4. So, C 4. Okay. Itu langkah pertama. Cari M, cari C. Langkah kedua, bentuk linear. Bentuk linear kita tulis Y huruf besar sama dengan M, X huruf besar tambah C. Kita tulis macam ini dulu. Dan sekarang kita masukkan Y huruf besar ni, kita tengok paksi tegak. Log 3Y. Kena masuk ke sini. So, situ masuk log 3Y. Kecerunan ini negatif 2. Kita sudah cari. So, masukkan negatif 2. Selepas tu, X huruf besar ni, kita tengok paksi X. Dia guna log 3X. So, kita masukkan log 3X. Tambah C. C, inilah dia, 4. So, kita masukkan 4. Dan inilah bentuk linear. Dan kita belum siap lagi. Sebab dia nak Y dalam sebutan X. So, kita perlu pindah log 3 ni ke sebelah sini. So, tadi saya ada sebut lah, dia akan tukar size. 3 yang kecil tu jadi besar. Semua ni jadi kecil, jadilah kuasa. Semua ni jadi kuasa. So, macam ni lah. Okay. Dan kalau kita nak ringkaskan lagi, boleh. Kalau tak ringkaskan dia, kamu biarkan macam ni, mungkin kurang satu markah. Tapi nak ringkaskan dia pun kena guna banyak ilmu pengetahuan logaritma. So, macam ni, kalau nak ringkaskan. So, kita ada, okay, saya tulis formula yang saya guna. Ada formula macam ni. Ini formula indeks. Ada dalam otak formula ni. Kalau indeks dia darab, kita tambahkan kuasa dia. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi tak apa. Sekarang kamu ikut sajalah formula dia. Dan kita guna formula secara terbalik. Kenapa terbalik? Sebab sini dia sudah ada sesuatu tambah dengan sesuatu. Macam N tambah N. So, kita terbalik jadi darab. Jadi macam ni. Jadi 3 kuasa dengan ini darab dengan 3 kuasa 4. Jadi darab. So,
Kenapa nak buat macam ni? Sebab nanti kita boleh ringkaskan. Banyak yang kita boleh buat. So, tengok lagi. Y sama dengan 3. Okay. So, kalau masih ingat logaritma tu, kalau ada kuasa kan, kalau ada kuasa boleh pindah ke depan. Okay. So, kalau ada nombor di depan, kita boleh pindah balik menjadi kuasa. Jadi kuasa log. Okay, gunalah warna yang sama. Okay, log asas 3 X kuasa 2. Dan 3 kuasa 4 ni sebenarnya ialah 381 lah. 81. So, dan apa sebab kita buat macam ni? Sebenarnya kita ada satu formula macam ni. Kalau A kuasa dengan log asas A Y, dia akan jadi Y. Formula apa ni? Formula ini sebenarnya bila kamu nampak ini dan ini sama, semua tu akan hilang. Semua ni akan hilang. Tinggal Y saja. So, sini pun sama. Kalau kamu nampak ada 3 dan 3 ni, semua ni hilang. Semua ni, guna hijau ni. Semua ni hilang. Tinggal X kuasa negatif 2. So, maksudnya Y sama dengan X negatif 2 darab dengan 81 X kuasa 2. Ada kuasa negatif, kita boleh pindah ke bawah. Itu pun indeks juga. Kena guna banyak ilmu indeks. So, tak senang. Kalau logaritma kamu kurang kuat lah. Bila tengok ni sudah keliru, tak tahu apa yang saya buat ni. Okay. So, kena kuatkan logaritma dulu lah, baru boleh faham ini. Okay. So, yeah. Kita tengok lagi aplikasi. So, aplikasi ni ini soalan popular lah. Okay. So, kita tengok lah. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Okay, so maksudnya dia bagi jadual macam ni lah. Plot X per Y melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X, 2 cm kepada 1 unit pada paksi X per Y. Seterusnya lukis garis lurus penilaian terbaik. So, ini kita perlu buat dalam kertas graf. So, dia akan bagi kita kertas graf pada muka surat seterusnya. So, lepas tu B, gunakan graf yang dilukis di A, cari nilai P, cari Q dan cari Y apabila X sama dengan 9.5. Okay, so kita tengok muka surat seterusnya. Okay. Saya jelaskan dengan cara ni ya. Tadi dekat soalan dia beri X, Y. Dia beri kita satu jadual dalam bentuk X, Y ya. Dan banyak nilai yang dia beri. Banyak nilai. Okay. So, contohnya ini 2.5, ini dia beri 10.0. Lepas tu 3.0, 9.5. Dia beri nilai macam tu dan seterusnya. So, lepas tu dia suruh kita plot X per Y lawan X. Okay. So, maksudnya bila dia cakap graf yang kita nak lukis ialah graf ini. So, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu sediakan jadual yang melibatkan X dan X per Y. Jadual yang melibatkan X kan,
kita boleh salin baris pertama ni. Salin sajalah. Tengok dia salin 2.5, 3.0. Dia salin lah. Sama saja. X per Y ni kita perlu kirakan. Contohnya, macam mana dia dapat ni? Sebenarnya ini 2.5 bahagi dengan 10.0. Kita perlu kirakan. Ini guna 2.5 bagi 10.0. Baru dapat nilai ni. Okay. Lepas tu, ini pula kita guna X bahagi dengan Y. Guna 3.0 bagi 9.5. Dapatlah 0.32. Dan seterusnya. Kita guna nilai X di sini, bagi nilai Y di sini, dapatlah ini. Guna ini, bagi ini, dapat ini. Ini bagi ini, dapat ini. Ini bagi ini, dapat ini. Okey, jadual kita sudah habis. Lepas tu kita guna kertas graf kita. Kertas graf kita, dia cakap 2 cm mewakili 2 unit pada paksi X. Okey, kita tengok macam mana kita nak fahamkan 2 cm. 2 cm sebenarnya ialah 10 kotak kecil. Itu 2 cm. Okay. Kalau kamu guna pembaris ukur ni, mungkin tak sampai 2 cm. Nanti kamu keliru pula. Okay. So, sebenarnya 2 cm ialah 10 kotak kecil. So, kalau kamu tengok, ini 5 kotak kan, sini sampai sini. So, sini sampai sini 5 kotak. Sini sampai sini 5 kotak. Inilah 10 kotak. 10 kotak ni 2 cm. 2 cm, dia cakap 2 unit. Okey, apa skala dia? Skala dia cakap 2 cm mewakili 2 unit pada paksi X. Okey, so maksudnya kita buat gandaan 2. Gandaan 2. So, 2 cm jadi 2. 2 cm jadi 4. 2 cm jadi 6. 8, 10, 12. Okey, sampai mana? Sampai kita tengok jadual lah. Jadual kita kan. Jadual kita. Okey. Inilah jadual kita. Jadual kita sampai paling besar 10.4. So, di sini kita buat sampai 12. Sudah cukup lah. Sudah cukup. Dan paksi Y pula. Dia cakap skala kita 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. Ini untuk paksi X per Y. X per Y ialah paksi menegak. So, kita tengok paksi menegak kita. X per Y. Okay. So, kamu akan dapati 10 kotak ni mewakili 1 unit. Lepas tu 1 unit, 10 kotak 1 unit. Itulah maksud skala dia. Okay. So, selepas kita buat sampai mana? Sampai tengok paling besar 7.43 kan. So, sampai 8 pun sudah cukup lah. Sampai 8. Okay. So, sini perlu turun ke bawah sampai nilai negatif. Nilai negatif kita tolak 2. Tolak 2. Kenapa nak nilai negatif? Jadual pun tak tunjuk nilai negatif kalau tengok jadual. Kalau kita tengok jadual kan, jadual kita pun tak ada nilai negatif. Macam mana kita tahu nak tinggalkan peluang untuk negatif? So, ada cara dia. Okay. So, bila kita lukis garis lurus kan, kita mesti lukis sampai kita nampak pintasan paksi tegak ni. Okay. Ini C kan. Y sama dengan MX tambah C. Kita mesti nampak C. Nampak C ya. So, C mesti ditunjukkan. So, kalau kita tengok ni, dia tolak
lebih kurang lah, tolak 3, lebih kurang tolak 2, tolak ini tolak 1, sini sampai sini lebih kurang tolak 1, tolak lagi. Okey, bila X sampai kosong, kita boleh buat anggaran lebih kurang negatif lah. Sebab ini pun sudah sangat kecil ni. Kalau kurang lagi jadi negatif. Kamu boleh buat anggaran. Lebih kurang berapa bila X kosong, sini berapa. Boleh buat anggaran. Okay. Cara nak buat anggaran, kamu tengoklah berapa kita tolak. So, macam ni lah. Biasanya saya guna yang biru ni. Sini tolak 1. Sini tolak 1. Sini tolak lebih kurang 1. Lebih kurang lah. Okay. Kita buat anggaran agak-agak saja. Sini tolak 1 lagi. So, bila tolak 1 lagi, jadi 2. Sini lebih kurang pun tolak 1 lagi, sudah jadi negatif lah. So, kalau jadi negatif, kita tinggalkan ruang untuk negatif. Tak perlu kira secara tepat. Just buat anggaran saja. Okay. Tinggalkan ruang untuk dapatkan pintasan paksi tegak. Okay. So, lepas tu kita buat titik kita. Buat titik lah. So, tengoklah 2.5, 0.25. Semacam ni. 2.5, tengah-tengah ni. 0.25 di sini pula. Kena kira kotak. Macam mana nak kira kotak ni? Kena bagi 10. Okay, bagi 10 lah. Contohnya, sini sampai sini 2. 2 kan? So, 2 bagi 10 jadi 0.2. Maksudnya satu kotak 0.2. Satu kotak secara pada arah sebelah ke arah kanan lah. 0.2. Okay, so sini sampai sini 0.2. So sini sampai sini berapa pula? So tengok ini sampai sini 10 kotak mewakili 1. 1 bagi 10, 1 kotak mewakili 0.1. 0.1 lah. Lepas tu kena kira lah. Kira sampai kamu dapatlah titik yang kita nak ni. Kita nak titik 2.5 kan. 2.5. Sini 2. 2.2. Okay. Sini 2.2. 2.4. 2.6. 2.5 di tengah-tengah. So, itulah dia. Lepas tu, untuk paksi tegak tu 0.25 kan. 0.25. Okay, kita tengok pula. Satu kotak kecil 0.1. 0.1, 0.2, 0.3 bila sampai kotak ketiga. 0.25 tengah-tengah ni. Buat satu pangkah. Okay. So, saya jelaskan satu titik saja. Tak boleh jelas semua, nanti mengantuk pula. Okay. So, yang lain kena kira kotak dengan sendiri. Dan kita dapat semua titik ni. Titik sampai habis. Dan kita nak buat satu garis lurus. Kamu cuba buat satu garis lurus yang dapat melalui sebanyak titik yang mungkin. Ini garis penilaian terbaik lah. Sebab dia dapat melalui semua titik kecuali ini. Korban 1 lah, tak apalah ini. Okay. So, ini garis terbaik. So, bila dapat garis ni, kita boleh jawab bahagian B pula. Bahagian B. Tengok bahagian B. Bahagian B, dia suruh kita cari P dan Q. Cari P dan Q. Dia beri persamaan ini. Ini persamaan yang dia beri. Kita nak cari P dan Q. Persamaan ini bukan persamaan linear. So, kita buat macam biasalah. Okay. Langkah kita sentiasa sama saja. Ada dua set lah. Ada dua set.
set pertama ni bentuk linear, cari M, cari C, atau ganti koordinat. Ganti koordinat. Ini set pertama. Set kedua ialah cari M, cari C, lepas tu dapatkan bentuk linear, lepas tu tukar ke bentuk tak linear. Ini cara set kedua. Ada 2 set langkah yang kita boleh guna. Bila kita nak guna set pertama ni, bila persamaan diberi. Persamaan diberi. Kita guna cara ni. Kalau persamaan tidak diberi, kita guna set kedua ni. Set kedua. Persamaan tidak diberi, kita buat macam ni. Persamaan diberi, kita buat macam ni. So, soalan B ni, persamaan sudah diberi. Persamaan diberi. Kita tukar ke bentuk linear. Nah, tukar ke bentuk linear kan, kita tengok paksi tegak ni. X bahagi Y. Ya. So, kita nak jadikan salah satu sebutan di sini, X bahagi Y. Yang mana sesuai. Ya. Nah, inilah sesuai. Ini ya. So, apa yang dia buat? Dia bagi Y. Ini bagi Y, bagi Y, bagi Y. Okay. So, saya labelkan. Sini sampai sini dia bahagi Y. Sudah dapat X per Y ni. X per Y sudah ada. Lepas tu Q ni pindah ke kanan. Tolak Q. P ni pun kena bahagi. So, itulah sebab. Sini sampai sini dia bahagi P. Bahagi P ya. So, bila bahagi P, P sudah hilang. Ini bagi P, P turun ke bawah. Ini pun P turun ke bawah. Nah, inilah bentuk linear. So, kita pastikan dulu. Bentuk linear ni betul ke tak betul ni. Ini Y mesti sama dengan paksi tegak yang kita ada tu. Ini M. Ini X. X mesti sama dengan paksi X di situ. Inilah C. Pintasan Y kita. Pintasan. Okey. Mana pula? Okey. Sini dulu. Bahagian 1 dulu. Bahagian 1. Okey. Ini langkah kedua lah. Kamu tengok langkah kita lagi ya. Bentuk linear sudah ada. Inilah dia. Langkah seterusnya, cari M, cari C. Okey, dia cari M dulu. Ini bahagian pertama. Kecerunan kita ialah ini 1 per M. 1 per M. 1 per M. Lepas tu ini dia buat apa pula? Dia pilih 2 titik. Dia pilih 2 titik ya. So, mana-mana 2 titik yang kamu suka lah. So, titik yang dia beri, titik yang dia pilih ialah 6.9, 9.8, 9.8. Dia pilih satu titik yang pelik ni. 9.8 ialah sini. Dia pilih ni. Dia pilih 9.8, 6.9. 6.9. Dia pilih titik tu. Lepas tu dia pilih negatif 2, 0. Dia pilih titik ni. 0, negatif 2. Okay. Itu 2 titik yang dia pilih. So, bila kita pilih 2 titik kan, cuba pilih titik yang jauh sikit. Jangan dekat sangat. Okay. Jangan dekat sangat. So, pilih 2 titik tu. Kalau saya buatkan, saya akan pilih titik ni. Titik terakhir ni. So, titik ni, inilah dia. 10.4, 7.43. Titik ni. Okay.
atau mana-mana titik lah yang kamu boleh nampak. Kalau sahabat saya pilih titik ni dan titik ni. Sudah ada nilai, tak perlu susahkan kita baca graf lagi. So kita boleh ambil mana-mana dua titik. Jangan tekak sangat, jangan ambil ini dengan ini. Tekak sangat nanti cikgu tak terima. Pilihlah titik yang jauh sikit. Okay. So lepas tu kita cari kecerunan. Tengoklah dia cari kecerunan ni. Y2 tolak Y1. Lepas tu X2 tolak X1. Dapat ni, kirakan, terbalikkan dia, sini pun terbalik jadi P pula. Dapatlah 1.10. Okay. So maksudnya, bila kita nak terbalikkan dia, ini jadi P per 1, ini jadi 9.8 per 8.9. Dua-dua belah terbalik pada masa yang sama. Baru kita dapat 1.10 nanti. Itu kecerunan. Lepas kecerunan, C pula. C inilah dia, negatif 2. Negatif 2, kita buat macam ni. Pintasan kita ialah ini. Tolak Q per P. Tolak Q per P ni, tolak Q per P. P sudah ada. Ini dia. P sudah ada, masuk ke bawah. Sama dengan negatif 2. Negatif 2 dari graf. Inilah pintasan dia. C lah. Lepas tu, negatif 1.10 ni pindah ke sini jadi darab. Dapatlah ni. Okay. So, bahagian akhir sekali dia tanya, apabila X sama dengan 9.5, X sama dengan 9.5, kita nak cari Y. Nak cari Y ya. Soalan kita tanya, cari Y. Okay. X sama dengan 9.5. Kita perlu tengok graf. Tengok graf 9.5 dekat sini. Ini 9.5. Kamu kena tunjuk pemeriksa titik yang kamu pindah sampai sini. Lepas tu pindah ke sana. Baca nilai ni. Ini 6.6. 6.6 lah. So, tapi jangan lupa 6.6 ni bukan Y ya. 6.6 ini sebenarnya ialah X per Y. Ini penting X per Y. 6.6 ni X per Y. So, kita tengok cara kerja dia. Sini pula. Nah, inilah dia. X per Y ialah 6.6. X kita sudah tahu. X ialah 9.5. Inilah dia. Ini masuk ke atas. 9.5. Nak cari Y. So, Y pindah ke sini jadi darab. 6.6 pindah ke bawah jadi bahagi. So, sebenarnya kita ada langkah macam ni dulu. 9.5 bahagi 6.6 dapat Y. Barulah dapat tu. So, soalan macam ni, markah dia 10 markah. So, ini soalan panjang. Okay. So, banyak kerja yang kita perlu buat di sini. So, tetapi dia sentiasa lebih kurang macam ni saja. Okay. Lebih kurang macam ni ya. Maksudnya, buat bentuk linear, buat jadual dulu, lepas tu buat graf. Selepas ada graf, selepas kita dapat graf, kita tukarkan persamaan kita ke bentuk linear. Lepas tu kecerunan, lepas tu pintasan Y. Lepas tu kita guna graf untuk cari sesuatu. Okay. So, langkah dia memang sudah tetap. Okay. Kita tengok seterusnya.